Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam Bahasa Melayu tahun 6 SK. Kita masih belajar secara dalam talian. Jadi cikgu mengharapkan kamu perlu fokus terhadap pembelajaran kita setiap kali PDPR dijalankan. Tema yang keempat, keselamatan diutamakan. Unit yang ke-10, selamat dalam perjalanan. Tajuk yang ingin kita pelajari pada hari ini iaitu berwaspada di kawasan rehat dan rawat dalam standard pembelajaran 3.6.1. Dalam standard kandungan 3.6 ini, kita akan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Dari segi standard pembelajaran 3.6.1 ini, kita akan menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohensi dan koheren. Dari segi objektif, pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menulis email untuk menyampaikan maklumat secara kohensi dan koheren berdasarkan 4 bahan grafik dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat menulis email untuk menyampaikan maklumat secara kohensi dan koheren berdasarkan 3 daripada 4 bahan grafik dengan betul secara individu. Mari kita belajar kemahiran menulis. Murid-murid boleh buka muka surat 56 dalam tajuk kita berwaspada di kawasan rehat dan rawat atau singkatannya R&R. Murid-murid, jika kamu lihat, ini ialah paparan teks yang terdapat di dalam buku kamu. Ya. Dalam teks ini, dia telah sediakan 4 bahan grafik dan frasa berserta juga dengan email yang belum lengkap. Jadi, tugasan kita pada hari ini untuk melengkap ataupun menulis email tersebut berdasarkan bahan grafik yang telah diberikan. Mari kita lihat ya, bahan grafik ini satu persatu. Okey, bahan grafik yang pertama ini, jika kamu lihat, kita dapat lihat murid-murid yang berbaris di kawasan ataupun di hadapan bas di sesuatu kawasan. Di sini terdapat beberapa orang guru yang sedang memastikan bilangan muridnya. Ya. Yang kedua, jika kamu lihat grafik yang kedua di sini berada di sebuah tandas. Ya. Di sini mereka bergerak dalam kumpulan. Dan dia tulis perkataan frasa sini pengelak pintu. Yang ketiga, mereka berada di gerai makan. Ya, jika kamu lihat mereka makan dalam kumpulan. Dan yang keempat, grafik yang keempat, kamu dapat lihat di sini ya, murid-murid sedang beratur menaiki bas. Di sini pula, guru-gurunya sedang mengawasi pergerakan murid-muridnya. Setelah kamu faham grafik ini, mari kita lihat email yang telah diberikan. Kepada atoy@yahoo.my. Perkara lawatan ke Kuala Lumpur. Salam sejahtera Atoy. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya menyertai lawatan ke Kuala Lumpur. Semasa dalam perjalanan, bas berhenti di kawasan rehat dan rawat Tapah. Cikgu Zaitun mengingatkan saya tentang keselamatan. Kemudian ada pensel di sini yang perlu kita lengkapkan. Ya, ini ialah pengalaman murid-murid pergi ke lawatan Kuala Lumpur. Ya, kita dulu pada satu ketiga sebelumnya kita berlakunya pandemik ini, cikgu pasti kamu juga ada pengalaman menyertai lawatan ataupun rombongan sekolah. Ya, menarik bukan? Pergi beramai-ramai dengan kawan-kawan dan guru-guru, kamu dapat merasai pengalaman indah ketika berada di kawasan orang lain. Kamu belajar cara menguruskan diri sendiri, kamu mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan sepanjang rombongan dan kamu juga dapat menimba pengalaman-pengalaman menarik ya bersama rakan-rakan. Ya, pengalaman ini amat indah jika kamu pernah menyertainya ataupun merasainya, tetapi pada waktu kini ya menjadi kenangan yang mungkin pada satu hari nanti kita akan melalui aktiviti yang sama. Semoga kamu dapat merasai pengalaman ini semula pada hari-hari yang akan datang. Baiklah, kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya.
Okay, sebelum kita melakukan aktiviti menulis email untuk menyampaikan maklumat secara kohensi dan koheren, mari cikgu jelaskan dulu apa maksud kohensi dan koheren. Kohensi ialah hubungan antara kalimat dengan kalimat yang lain dalam suatu paragraf yang ditandai dengan penanda kebahasaan tertentu seperti penanda pengulangan, penggantian dan transisi. Ya, maksudnya kohensi ini pertautan antara maklumat dengan satu maklumat yang lain. Koheren ialah hubungan makna antara kalimat satu dengan kalimat lainnya dalam suatu paragraf. Di sini kamu ditugaskan untuk menghasilkan cerita, ya, yang mempunyai pertautan isi antara isi untuk memastikan karangan kamu jelas berdasarkan bahan grafik yang telah disediakan. Ini ialah bahan grafik yang pertama, ya. Cikgu dah jelaskan lagi apa isi-isi yang boleh kita letakkan di sini. Kamu perlu memahami grafik ini. Yang pertama, kita dapat lihat perkataan yang berhenti kita boleh gunakan dalam grafik yang pertama ini. Bas ini berhenti di kawasan rehat dan rawat. Yang kedua, murid-murid turun, ya. Murid-murid berbaris, guru-guru yang ataupun guru pengirim telah mengira bilangan murid, guru juga mengawasi pergerakan murid. Bila kamu dapat mengumpulkan beberapa perkataan ataupun frasa, kamu boleh mengolahnya dalam bentuk cerita. Okay, jadi mari kita lihat, ya, berwaspada di kawasan rehat dan rawat, apa cerita yang boleh kita kongsikan. Jadi cikgu bimbing yang berdasarkan untuk tajuk ini, cikgu bimbing kamu satu persatu bagaimana untuk menghasilkan cerita ataupun menyampaikan maklumat secara kohensi dan koheren. Cikgu Zaitun mengingatkan saya tentang keselamatan ketika berada di kawasan rehat dan rawat itu. Semasa bas berhenti di kawasan rehat dan rawat, saya dan kawan-kawan turun dari bas sekolah. Kami berbaris dan Cikgu Zaitun telah mengira jumlah murid untuk memastikan bilangan murid. Cikgu Syafiq turut mengawasi kami. Dari perkataan yang bernepik ini, kamu boleh mengolahnya dalam bentuk ayat di sini, ya. Jadi, kamu boleh menyampaikan cerita ini berdasarkan grafik. Okay, ini gambar yang pertama. Kita lihat gambar yang kedua. Okay, gambar yang kedua, mereka berada di sebuah tandas. Jadi, apa perkataan yang boleh gunakan? Berjalan, temani, beri. Kalau kamu lihat dalam grafik, rakannya memberikan beg, periksa, ya. Memeriksa penyelap pintu berada dalam keadaan yang baik. Jadi, apakah ayat yang boleh kita jadikan cerita? Seterusnya, kami telah berjalan berdua-dua ke tandas. Cikgu Syafiq, Cikgu Zaitun dan Cikgu Ang menemani kami pergi ke tandas. Kami tidak dibenarkan berjalan berseorangan. Tiba di dalam tandas, Izuni memberikan begnya kepada kawannya. Izuni memeriksa penyelak pintu tandas sebelum menggunakannya. Perkataan-perkataan yang telah kamu keluarkan itu berdasarkan grafik, kamu jadikan dia cerita yang lengkap. Mari kita lihat grafik yang ketiga. Okay, ini ialah sebuah gerai makan. Ya. Di situ perkataan makan berkumpulan. Apa perkataan yang boleh kita keluarkan daripada bahan grafik? Yang pertama, menuju, berkongsi, menjimatkan masa. Dah jumpa sebanyak mana perkataan yang kamu boleh keluarkan daripada bahan grafik, kita jadikan ia bentuk cerita. Kemudian, kami menuju ke tempat makan. Kami makan secara berkumpulan untuk memudahkan kami berkumpul semula selepas makan. Kami telah berkongsi makanan yang telah dibeli supaya dapat menjimatkan masa. Ini grafik yang ketiga. Kita lihat grafik yang keempat. Ya, ini gambar murid-murid naik semula ke dalam bas sekolah. Perkataan ini diberikan mengawasi. Kita boleh keluarkan perkataan-perkataan ataupun frasa-frasa lain yang bersesuaian berdasarkan grafik seperti berbaris, beratur, pastikan. Jadi ayat yang boleh kita hasilkan, akhirnya setelah semua murid selesai makan, kami pun berbaris semula. Kami beratur ketika menaiki bas untuk menuju ke Kuala Lumpur. Cikgu Syafiq pula mengawasi dan memastikan bilangan murid mencukupi. Selepas itu, bas kami pun bergerak.
Okay, ya, murid-murid jelas bagaimana cara untuk kita menyaksikan ataupun menulis cerita berdasarkan grafik yang diberikan secara kohensi dan koheren. Okay, jadi tugasan kamu pada kali ini amat mudah. Kamu perlu menyalin semula email ini ke dalam buku penulisan. Ya, cikgu telah bantu kamu untuk menghasilkan email berdasarkan maklumat-maklumat ataupun grafik yang telah diberikan. Ya, jadi kamu perlu menyalinnya dengan kemas dan teratur. Ya, mudah ya. Tugasan PDPR kamu pada hari ini hanya menyalin email ke dalam buku penulisan. Pada minggu ini tugasan kamu amat mudah, hanya menyalin email yang telah diberikan yang cikgu bimbing tadi ke dalam buku penulisan. Berakhirnya perkongsian cikgu tentang tajuk ini, maka berakhirlah video pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum itu cikgu ingin kongsikan nilai murni yang terdapat dalam tajuk kita, iaitu kita mestilah menjaga keselamatan diri apabila menyertai lawatan sekolah walau di mana saja kita pergi melawat. Ya, pastikan kamu mematuhi peraturan yang telah disarankan oleh guru-guru ketika lawatan. Ini untuk memastikan kita berada dalam keadaan yang sihat pergi dan balik. Ya, kerana apabila kamu menyertai lawatan sekolah, menjadi tanggungjawab guru-guru pengiring untuk memastikan kamu dalam keadaan yang selamat. Jadi kamu juga perlu mengamalkan rasa tanggungjawab untuk memastikan perjalanan lawatan itu dalam keadaan yang lancar, ya, dan baik. Jadi berakhirnya perkongsian cikgu tentang nilai murni berdasarkan tajuk ini, maka berakhirlah video cikgu pada kali ini. Kita akan jumpa di video yang seterusnya. Ingat, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.